Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke PNTV. Hari ini kita akan berbincang tentang penerima pingat budaya Cikgu Muhammad Latif Muhammad. Kita akan menelusuri karya-karya Cikgu Muhammad Latif yang terkenal dengan penanya yang tajam. Para penonton, fokus kita kali ini ialah pada Cikgu Muhammad Latif Muhammad, penerima pingat budaya tahun 2013. Oleh sebab Cikgu Muhammad Latif kini berada di Melbourne, kami telah mengundang Cikgu Muhammad Andi Muhammad Zulkifli untuk memperkenalkan kita kepada karya-karya Cikgu Muhammad Latif. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga pihak PN menjemput saya. Cikgu adalah seorang pendidik ya? Ya. Pendidik, saya diberitahu cikgu adalah pendidik dan juga pencipta bahasa, budaya, kesusastraan ya. Alhamdulillah. Ya. Kita terus ke karya-karya Cikgu Muhammad Latif ya. Jadi Cikgu Muhammad Latif ni dia menulis puisi, dia menulis esei, dia menulis cerpen, dia menulis novel, skrip macam-macam lah. Apakah ciri-ciri yang sering kita lihat ya pada karya Cikgu Muhammad Latif ni? Satu ciri khas ataupun khusus kalau kita katakan Muhammad Latif Muhammad itu, kita dapat lihat keberpihakan beliau kepada golongan masyarakat yang tertentu, iaitu golongan masyarakat underdog ataupun yang kelas bawahan. Dan hal ini sebenarnya penting ya untuk kita lihatlah ataupun kita amati, kerana itu sebenarnya yang kita katakan sebagai tugas seorang sastrawan ya. Jadi seorang sastrawan besar seperti Cikgu Muhammad Latif Muhammad berpendirian sebegitu ya, berpihak kepada golongan yang tertindas, yang terpinggir. Dan ini sangat diperlukan dalam dunia sastra kita. Bukan hanya sekadar satu dunia sastra kisah fantasi tentang buah ceri, buah anggur kan, tapi sebaliknya menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Kerana itu penting dengan tujuan bukan hanya sekadar untuk mendidik masyarakat, tetapi juga untuk mengajak masyarakat memikirkan persoalan-persoalan real yang timbul dalam dunia kita. Jadi motif atau tema ni Cikgu Muhammad Latif selalu memperkatakan dan juga memperjuangkan begitu. Iya, kenapa kita boleh katakan beliau memperjuangkan? Kerana dari segi penulisan-penulisan beliau sendiri itu mengetengahkan perkara sebegitu. Kedua, dalam karya-karyanya kalau tidak mengarah kepada contohnya penyelesaian pun, sekurang-kurangnya beliau mengajak kita supaya berempati, bukan bersimpati ya, tapi berempati ya terhadap nasib golongan sebegitu, dan akhirnya memerlukan pihak-pihak yang berwenang ataupun yang bertanggungjawab untuk sedarlah hal sebegini perlu ditangani ya. Jadi itulah banyak yang diketengahkan dalam karya beliau ya. Ya, betul. Ya, ini buku Batas Langit ni. Ya, juga. Ada yang pernah katakan pada saya buku ini adalah buku compulsory, buku wajib. Bagi sesiapa yang suka sastra Melayu, buku ni mesti dibaca. Tapi pada pendapat cikgu, mengapakah buku ni penting dalam landscape sastra Singapura ni? Dia buku sastra ni kita harus faham terlebih dahulu, dia boleh menjadi jendela kepada dunia masa lalu, masa kini, malah dunia masa depan pun kan. Yang pentingnya apa yang kita nak cari dalam Batas Langit ni, apa yang istimewanya tentang Batas Langit ni, kita dapat lihat dari segi sudut bagaimana rakaman sejarah itu dilakukan oleh Pak Latif ataupun Cikgu Latif. Rakaman sejarah siapa? Siapa merujuk kepada masyarakat Melayu Singapura. Jadi kita lihat tahun 50-an, 60-an, dan kalau kita nak tahu bagaimana keadaan, bagaimana nasib orang Melayu Singapura pada ketika itu, terutamanya sewaktu Singapura berpisah dari Malaysia itu, waktu inilah antara novel yang wajib dibaca. Wajib dibaca kerana pemaparan dunia, warna, suasana keadaan tersebut juga dengan
watak-watak yang ditampilkan, setiap daripada watak yang Yang dihadirkan ada oleh tu, Cikgu Latif itu kan memberikan gambaran kita kepada dunia nyata yang berlaku padanya. Jadi wajiblah dibaca bagi saya. Sebab tu tak salah kepada mereka yang mengatakan buku Batas Langit ni wajib dibaca kerana ia memberi penggambaran yang sangat peka lah tentang kesusastraan kita pada waktu tu, ya cikgu. Ya, betul. Ada juga yang katakan Adi ni boleh dikatakan cerminan kaum Melayu pada eranya, dalam era 60-an tu. Kerana di penghujung Batas Langit dia menggambarkan kita ada masa harapan yang suram. Apa pendapat cikgu tentang tu? Kalau kita kaji watak Adi ni, umurnya waktu itu barangkali dalam umur masuk remaja, 12-13 tahun, lebih kurang lah begitulah kalau kita lihat. Watak Adi kalau kita lihat ya, Adi tu barangkali sekarang umurnya dah berapa? Jadi waktu 60-an tu dalam cerita tu ni dah 60 tahun berlalu cikgu, mungkin, ya? Ya, mungkin dalam Dia dah 80 mungkin, ya. Jadi ini bermakna barangkali itu yang kita dapat lihat, bermaksud apa yang kita dapat lihat, apa yang dialami oleh generasi sebegitu. Untuk generasi yang kemudiannya seperti generasi kita semua ni sekarang, generasi anak-anak belia kita dan sebagainya, untuk melihat bahawa itulah Adi yang telah mengalami episod tersebut. Jadi kalau kita nak katakan Adi itu merupakan gambaran masyarakat Melayu dahulu, kita boleh katakan sebegitu. Dan pada masa yang sama, bukan hanya sekadar Adi, tapi setiap watak dalam novel Batas Langit itu sendiri mencerminkan masyarakat Melayu yang mengalami nasib atau takdirnya yang sebegitu pada waktu dan ketika itu. Dan kalau kita lihat pula bahagian ujung tu kan sebenarnya watak Abang Dolah itu, dia sedang nazak kan. Jadi seolah-olah nampaknya seperti gambaran yang suram. Tapi kalau kita fikir kembali, satu barangkali kita boleh katakan kerana kita perlu melihat pada perspektif. Jadi barangkali perspektif Abang Dolah itu melihat bahawa di saat berpisahnya Singapura dari Malaysia, maka Adi tidak akan ada masa depan lagi. Tetapi bagaimana pula dengan Adi? Sebab pengakhirannya tak menyatakan pula tentang pendapat Adi. What does Adi, ataupun apakah yang difikirkan oleh Adi setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abang Dolah. Jadi barangkali Adi itu sebagai satu force sendiri ataupun kuasa yang sendiri yang mampu untuk menentukan hala tujunya setelah menerima input daripada Abang Dolah, setelah meneliti keadaannya dan sebagainya. Jadi saya kira dia berakhir dengan keadaan nazak Abang Dolah. Tapi adakah ia bermakna bahawa sejarah kita suram? Suram atau nazak lah gitu. Kerana itu pentingnya untuk melihat kepada perspektif watak yang diketengahkan oleh Pak Latif. Dan orang selalu katalah Pak Latif ni pesimis dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul membaca karya-karyanya, terutama puisi-puisinya itu, kita dapat lihat sebenarnya ada banyak harapan ataupun banyak anjuran-anjuran beliau yang mendesak ataupun menyedarkan kita ataupun menyentak kita untuk sebenarnya, lihat sebenarnya ini barangkali jalan keluarnya. Adakah orang dengar ataupun tidak, itu terserah kepada pembaca. Sebenarnya kalau diteliti Pak Latifnya penanya lantang. Apa yang dia cuba ketengahkan tu, kalau ada orang terasa ke marah ke apa. Tapi saya rasa itu adalah satu unsur positif kerana dia mendapat reaksi. Mendapat reaksi dan juga kita dapat memberikan perasaan kita lah pada tu. Jadi sebab tu dikatakan, saya selalu mengatakan pena itu lebih tajam daripada sebilah pedang, ya. Jadi cikgu, kita nak bercakap pula tentang buku puisi dia lah. Sebagiku sepilah sudah cikgu pun bawa, ada juga. Kita pun ada di sini, ya. Betul. Saya rasa bila saya baca beberapa puisinya, ada satu dua saya rasa terkesan, macam saya kena baca balik, saya kena fikir balik. Saya rasa itu yang dia nak, dia nak suruh kita mendalami, menghayati dan merasai apa yang dia cuba luahkan. Puisi apakah yang memberi kesan yang mendalam bagi cikgu? Satu daripada puisi-puisi yang memberikan kesan kepada saya itu puisi Melayu oleh Pak Latif kan. Melayu. Kalau kita lihat puisi Melayu ni dia taklah begitu panjang tapi pun tak begitu pendek. Jadi cikgu, bagaimana pula dengan buku Nostalgia yang Hilang? Apakah yang terkesan pada cikgu tentang buku tu? Saya boleh katakan saya menyukai hampir kesemua cerpen yang ada dalam Nostalgia yang Hilang itu. Kerana yang menariknya setiap satu mendukung ataupun membawa tema yang berbeza. Dan dalam Nostalgia yang Hilang ini, saya rasa tajuknya saja itu sudah dapat menangkap satu gambaran ataupun
satu idea tentang nostalgia ataupun warisan kita. Dan saya rasa di sini di akhirnya sebenarnya bukanlah kita apa yang kalau kita lihat dari tajuknya saja ya, Cikgu Latif sebenarnya bukan mengajak kita untuk bernostalgia semata-mata. Okey. Bernostalgic about the past. Tidak. Kerana melalui apa yang dihasilkan dalam cerpen itu sentiasa membuat kita untuk mempersoal. Jadi kalau begini, maka apa yang kita sebagai pembaca, sebagai anggota masyarakat mampu untuk lakukan. Jadi itu yang menariknya tentang Pak Latif ini, kerana sebagai sosok seorang sastrawan, karya-karyanya itu kita dapat lihat sifat intelektual itu menyelah, ya. Dalam kehalusan tinta penanya, dalam kehalusan tu ada kelantangan. Tapi dalam kelantangan itu bukan mengajak kita hanya sekadar supaya menjadi manusia yang marah-marah saja, tidak. Tapi untuk marah itu kerana perlu mempersoal. Kerana kalau sekiranya kita hanya menerima segala sesuatu secara status quo ataupun secara sebegitu saja, kita sebenarnya tidak akan berfungsi sebagai manusia, kerana manusia itu hadirnya dia akan selalu mempersoal, kan? Dia akan selalu mempertanya. Jadi untuk pelajar pun, seorang pelajar, kan anak itu sentiasa curious kerana dia ingin tahu. Sifat keingintahuan itu yang sebenarnya menjadi pembakar peradaban manusia itu. Jadi itulah Cikgu Latif, dan dalam nostalgia yang hilang itu, dalam cerpen-cerpennya seperti nostalgia yang hilang itu sendiri, ya, komputer dan tajuk-tajuk yang lain itu, kisah-kisah yang real, tapi perhatikan apakah persoalan yang timbul dalam setiap cerpen itu, kerana setiap persoalan yang timbul dalam setiap cerpen itu akan membawa kita untuk merungkai ataupun melihat pelbagai isu atau perkara dalam kehidupan kita dalam pelbagai bidang. Waktu saya membaca karya Cikgu Latif ni, saya selalu membayangkan dia orangnya garang. Tapi bila saya jumpa dia, orangnya lucu. Betul. Ya. Dia seorang yang peramah. Betul. Yang lucu lah saya katakan. Walaupun saya pernah menulis kertas tentang karya-karya Cikgu Latif, dan kalau kita melihat, kalau kita nak bandingkan dengan sastrawan Nusantara kita, Pak Latif ni kalau kita lihat yang seiras beliau sepertinya Rendra di Indonesia, lantang kan, membicara dari keberpihakan kepala golongan yang terpinggir atau tertindas itu, dan pada masa yang sama romantisnya ataupun puitisnya bahasanya ibarat Usman Awang di Malaysia, kan, romantis bahasanya tapi sebenarnya dia tajam. Jadi itu kita katakan halus tapi tajam. Jadi saya rasa itu sosok Cikgu Muhammad Latif lah. Itu sosok Cikgu Muhammad Latif, ya. Jadi satu perspektif bagi penonton untuk berfikir. Jadi ingat ya, buku Batas Langit banyak orang kata compulsory. Cubalah. Saya semua akan teliti baliklah buku ni. Saya nak fikirkan apa yang tadi cikgu cakap tu tentang karakter-karakter, tentang adakah akhir tu suram ataupun lebih kepada harapan, ya. Sebab waktu tu, sewaktu Singapura berpisah, banyak yang berfikir yang habislah Singapura ni lah, mungkin betul. Ada yang berfikir begitu. Jadi adakah itu sentimen masyarakat pada waktu itu yang cuba diketengahkan oleh Cikgu Latif? Mungkin juga, ya? Ya, mungkin juga. Cikgu, berbalik kepada buku Batas Langit, apakah yang boleh kita ketengahkan, ya, untuk mesej-mesej ni supaya sampai kepada seorang remaja lah? Soalnya itu, satu, ya, kita harus telitilah karya mana yang sesuai untuk peringkat usia. Itu memang betul. Tapi pada masa yang sama, kedua, ialah jalan ataupun cara ataupun pendekatan ataupun pedagogi bagaimana kita nak bawa bahan tersebut supaya pelajar dapat hadam, supaya pelajar dapat menerima, supaya pelajar terbuka untuk menerima karya tersebut. Jadi contohnya misal kata Batas Langit ni, kita boleh bayangkan Batas Langit ini mungkin ada yang akan mengatakan, wah, dia isunya berat di dalam ni. Ya, memang berat. Tapi sekali lagi, bagaimana kita mengajak pelajar untuk akhirnya setelah misal kata mereka membaca novel ini, mereka mampu untuk meneroka, ingin lebih tahu, oh, sejarah waktu orang Melayu, masyarakat Melayu pada tahun 1950-an 60-an begitu ya cikgu contohnya, ataupun mak bapak macam gitu ke. Maka dari situ peluang untuk membuka kepada pelajar meneroka secara sendiri ataupun dengan bimbingan, mencari tahulah sejarahnya, yang mencari tahu bagaimana keadaannya pada ketika itu 50-an 60-an, naratif yang berbeza-beza yang mereka boleh dengar. Jadi sekali lagi, dengan itu kita membangunkan satu generasi remaja yang barangkali dapat membuka minda, yang tertarik dengan
nak cari lagi bahan-bahan yang sebegini, misal kata, yang dapat membuka perspektif mereka dengan lebih luas. Dan akhirnya sebagai remaja yang berfikirlah, kerana akhirnya itu kita mahukan kan, kita mahukan anak-anak yang berfikir. Terima kasih cikgu. Terima kasih Pak An. Ya, saya berharap lebih ramai lagi yang akan berminat untuk membaca tulisan-tulisan Cikgu Muhammad Latif Muhammad, dan para menonton boleh mendapatkan buku-buku ini di dalam laman Pustaka Nasional.